Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan secara berkumpulan. Jadi di sini saya akan kenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama iaitu Muhammad Yunus Daniel bin Jasni. Yang kedua, saya Nur Damia binti Ahmad Nasri. Dan yang ketiga, Wan Afzal Nabil bin Wan Zulkifli. Soalannya ialah, berdasarkan stimulus di atas, anda diminta membuat pertimbangan dan penilaian tentang pengajaran, penguasaan literasi membaca, aktiviti dan bahan pengajaran yang terdapat dalam pautan YouTube menerusi satu pembentangan berkumpulan. Jadi, kumpulan kami telah memilih satu pautan YouTube bagi melaksanakan tugasan ini. Jadi, untuk permulaan ini, kita akan mulakan dengan rakan saya terlebih dahulu. Mari ikut cikgu ejak perkataan jam. J-A-M, jam. J-A-M, jam. J-A-M, jam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Daripada video ini dapat dianalisiskan bahawa penguasaan literasi yang digunakan dalam video ini ialah pengajaran yang digunakan ini adalah sesuai dengan peringkat perabacaan. Dalam peringkat ini, kanak-kanak didedahkan dengan aktiviti yang berupaya menarik minat mereka untuk membaca. Okey. Aktiviti dalam perabacaan ini penting bagi merangsang dan memotivasikan anak-anak murid agar minat membaca mereka dapat disemai sejak daripada mereka kecil lagi. Okay, peringkat perabacaan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran dan pergerakan tangan dan mata. Dalam video ini terdapat pengamatan pendengaran. Kemahiran ini berupaya membantu kanak-kanak untuk membetulkan sebutan huruf dan perkataan mereka sendiri. Seterusnya, aktiviti literasi yang dilakukan pertama sekali adalah aktiviti pengamatan pendengaran yang berlaku dalam pengajaran tersebut. Okay, aktiviti ini biasanya dilaksanakan seiring dengan aktiviti pengamatan penglihatan disebabkan mereka melihat dan juga mereka mendengar. Guru itu memperkenalkan bunyi kepada murid-muridnya dengan bunyi daripada video yang dipaparkan. Jadi dia memaparkan video huruf yang menggunakan huruf A, B, C, bunyi dan juga cara sebutan bas, cara sebutan ayam dan sebagainya. Pengalaman mendengar ini amat penting dalam proses perkembangan membaca kanak-kanak. Mereka membaca, mereka mendengar, seterusnya mereka membaca dan sebutan yang dikeluarkan adalah sebutan yang betul. Di sini juga berlaku komunikasi dua hala antara murid, guru dan juga video itulah. Sebab apa? Sebab guru ini memperbetulkan sebutan mereka dan juga menggunakan video juga untuk memperbetulkan sebutan anak-anak murid mereka. Jadi, dalam video tersebut, guru tersebut menggunakan bahan digital sebagai bahan pengajarannya. Bahan digital adalah bahan yang terpenting pada masa kini kerana pada masa kini kita lebih banyak menggunakan internet, banyak menggunakan komputer dan sebagainya. Bahan ini mampu untuk menjadi medium komunikasi yang baik kerana melalui persembahan audio dan animasi yang pelbagai warna dan corak yang menarik. Hal ini dapat menarik minat murid-murid di dalam kelas kita. Jadi menurut video, murid-murid mengekalkan perhatian mereka kepada bahan itu dalam tempoh masa yang agak lama berbanding kita menggunakan buku dan ataupun kita menggunakan kertas, teks dan sebagainya. Mereka lebih tertumpu kepada video ataupun gambar yang kita berikan kepada mereka. Guru juga tidak perlu bersusah payah untuk menerangkan semula kerana murid dapat maklumat dan juga dapat ilmu yang banyak daripada bahan digital tersebut. Seterusnya terdapat kebaikan dan kelebihan yang dilakukan oleh guru ini. Yang pertama sekali, dia menggunakan gambar-gambar yang mudah dilihat dan sangat mudah dikenali. Jadi kanak-kanak ni mempunyai daya ingatan yang berkaitan gambar yang dipaparkan yang menyebabkan mereka lebih seronok untuk menyebut perkataan itu dan menceritakan kisah-kisah mereka berkenaan dengan gambaran tersebut. Sebagai contoh, adalah gambar kapal terbang, mereka menceritakan kisah-kisah mereka menaiki kapal terbang bersama-sama ibu bapa mereka. Yang kedua ialah guru itu menggunakan kaedah yang betul kepada murid. Guru itu mengajar dengan kaedah perabacaan kepada murid yang masih belum boleh membaca dengan baik. Dengan cara ini, dia akan membantu mempercepatkan mereka untuk mempunyai kemahiran membaca. Jadi, apabila kita menggunakan kaedah yang betul kepada murid yang betul, maka kita akan memudahkan mereka untuk dapat membaca. Jadi akhir sekali adalah kekurangan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan. Yang pertama sekali kekurangannya adalah pengajaran berlaku secara beramai-ramai. Guru itu tidak mampu untuk mengenal pasti murid yang mana mempunyai masalah penglihatan dan pendengaran. Jadi penambahbaikannya adalah guru itu boleh melakukan aktiviti ini secara berkumpulan ataupun secara individu. Jadi guru itu boleh lebih mudah untuk mengenal pasti murid yang bermasalah, seterusnya dapat membantu murid itu untuk terus berjaya
dan cemerlang dalam bidang pelajaran malah dalam bidang sukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembentangan yang berkenaan dengan literasi membaca. Dalam video pengajaran ini, guru telah mengajar murid-murid dalam kemahiran membaca pada peringkat mekanis. Pada peringkat ini, murid dapat menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Selain itu, pada peringkat ini juga, murid sudah boleh membunyikan huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat-ayat mudah. Mereka juga boleh menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. Murid membaca secara kuat dengan menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Yang terakhir, bahan bacaan yang digunakan ialah bahan yang mudah difahami dan tidak membebankan fikiran murid. Cikgu pasti adik-adik sudah mengingati kesemua huruf. Apa kata kita menyanyi pula? Sedia. 1, 2, mula. B-A-S, bas. B-A-S, bas. B-A-S, bas. B-A-S, bas. C-A-T, cat. C-A-T, cat. C-A-T, cat. C-A-T, cat. Dalam video tersebut, guru tersebut telah menjalankan satu aktiviti literasi membaca yang sangat menarik, iaitu nyanyian suku kata KVK dalam pengajaran dan pembelajaran. Apa yang saya lihat adalah murid dapat menumpukan perhatian sepenuhnya dan tidak berasa bosan kerana pembelajaran yang lebih santai dan menyeronokkan. Hal ini kerana lumrah seorang kanak-kanak yang suka bermain, tetapi pada masa yang sama mereka sebenarnya sedang belajar. Hasil kajian oleh tokoh-tokoh luar negara membuktikan bahawa penggunaan teknik nyanyian dan kad suku kata dapat membantu murid-murid dalam kemahiran membaca. Selain itu, aktiviti nyanyian merupakan alternatif untuk belajar bahasa serta membekalkan elemen penting dalam perolehan bahasa kerana lagu mengandungi unsur bahasa yang indah, unsur seni yang dapat dinikmati dan dapat menimbulkan rasa suka terhadap murid-murid. Kesannya, murid akan lebih rajin untuk belajar dan tidak sabar untuk menjalankan sesuatu aktiviti yang lain. Akhir sekali, murid lebih cepat mengingat sesuatu perkataan apabila membaca sambil bernyanyi. Hal ini dikatakan kerana murid akan sentiasa mengulang nyanyian tersebut sehingga murid dapat menghafal perkataan tersebut. Jadi, aktiviti yang seterusnya seperti yang kita lihat di dalam video tersebut ialah murid perlu membina perkataan KVK. Dalam aktiviti ini, murid diminta untuk tampil ke hadapan untuk membina perkataan yang bercampur hurufnya dan telah berjaya untuk membinanya dengan baik. Murid ini telah menguasai kemahiran membaca pada peringkat mekanis. Apa yang saya dapat perhatikan bahawa murid nampak cukup bersemangat kerana ingin mencuba membina perkataan yang dipaparkan pada skrin layar tersebut.
Aktiviti ini telah berjaya dijalankan dengan baik kerana semua murid telah mahir dalam peringkat awal iaitu prabacaan. Guru tersebut telah menggunakan bahan digital sebagai bahan pengajarannya. Bahan digital ini merangkumi sebarang penggunaan medium teknologi sebagai satu proses pengaliran, penyebaran dan pemprosesan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Penggunaan lagu dalam pembelajaran dan pengajaran membaca sebagai suatu aktiviti yang menarik sesuai dengan fitrah kanak-kanak iaitu belajar sambil bermain. Selain itu, murid dapat mengekalkan ingatan yang lebih lama iaitu murid dapat memahami tajuk dengan lebih mendalam dan realistik. Kesan audio atau bunyi juga telah menjadi sebagai daya penarik yang berkesan untuk menarik perhatian murid. Sebagai contoh, menurut video ini, murid dapat berikan perhatian yang sepenuhnya sepanjang tempoh pengajaran walaupun seperti yang kita tahu bahawa kanak-kanak akan cepat merasa bosan terhadap perkara yang kurang menarik bagi mereka. Seterusnya kita pergi kepada kelebihan melakukan aktiviti tersebut, iaitu antaranya ialah dapat menambah perbendaharaan kata kepada murid. Walaupun perkataan tersebut biasa-biasa sahaja, namun sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru kepada mereka. Selain itu, menggunakan bahan pengajaran yang menarik yang dapat menarik minat pelajar. Yang terakhir ialah membolehkan murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bukanlah niat saya untuk mengkritik tentang apa yang guru tersebut lakukan. Ini hanyalah pada pandangan dan pendapat yang saya rasakan bahawa antara kekurangan yang terdapat dalam aktiviti yang telah dijalankan ialah murid-murid akan terbawa-bawa tabiat membaca sambil mengeja. Tabiat seperti ini akan menyebabkan murid lambat dalam membaca sesuatu perkara kerana mereka perlu mengeja terlebih dahulu sebelum mereka membaca. Jadi, guru tersebut hendaklah melatih murid untuk tidak mengeja sebelum membaca. Selain itu, guru tidak dapat mengawal kesemua murid kerana bilangan murid yang agak ramai. Pada pendapat saya, guru boleh membahagikan murid-murid tersebut dalam bentuk kumpulan supaya lebih mudah untuk dikawal. Yang terakhir ialah penambahbaikan. Yang saya dapat usulkan ialah yang pertama, guru boleh menerangkan tujuan isi kandungan, memberi penerangan yang jelas dan disertakan contoh-contoh yang ada di sekeliling mereka agar mereka mudah untuk mendapat gambaran dan faham dengan apa yang hendak disampaikan oleh guru. Selain itu, bimbingan tambahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka tidak terpinga-pinga dan masih di awang-awangan. Contohnya, menanyakan tahap kefahaman mereka sebelum menukar ke topik yang seterusnya. Serta mereka perlu mengangkat tangan agar mudah untuk guru mengenal pasti kelemahan diri pelajar supaya terus dibimbing sepanjang sesi pengajaran berlangsung. Yang terakhir ialah guru mestilah bijak dalam mengawal gerak-geri pelajar sepanjang sesi pengajaran berlangsung supaya tidak ada pelajar yang berjalan ke meja rakan, bersembang, tidur, bermain alatan yang boleh mengganggu fokus belajar mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Hai semua, jadi saya akan sambung ke paparan yang seterusnya iaitu langkah 4, memadankan perkataan KVK dengan gambar. Jadi penguasaan literasi yang digunakan oleh guru tersebut ialah bacaan mekanis. Pada peringkat ini, murid sudah boleh membunyikan huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat-ayat mudah. Jadi murid-murid dapat menyembunyikan bunyi sebutan dengan sebutan, gaya dan rentak irama yang sempurna. Apakah tujuan bacaan mekanis ini? Pertama, membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. Dan yang kedua, membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. Seterusnya kita berpindah kepada aktiviti literasi yang dilakukan oleh guru dalam balutan YouTube ini. Guru tersebut melakukan aktiviti memadankan perkataan suku kata KVK dengan gambar. Murid-murid pula telah cekap mengeja kerana telah melalui langkah-langkah awal yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Guru akan memanggil murid secara rawak untuk ke hadapan dan seterusnya guru akan baca dan murid mengikut sebelum memadankan perkataan. Sekali, bahan pengajaran literasi yang digunakan oleh guru dalam balutan YouTube tersebut ialah bahan grafik. Apa itu bahan grafik? Bahan grafik merupakan satu istilah umum yang merujuk kepada semua jenis unsur visual yang menyokong teks untuk menjadikan sesuatu mesej bercetak lebih jelas dan menarik. Jadi, dalam video ini, guru tersebut menggunakan grafik seni iaitu gambar yang dicetak bagi memudahkan murid-murid mengenal pasti setiap gambar itu. Jadi saya sertakan bab yang seterusnya yang menunjukkan guru tersebut menggunakan bahan pengajaran iaitu bahan grafik.
saya kongsikan pendapat saya tentang penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru tersebut. Jadi kita pergi ke langkah 2. Langkah 2 iaitu nyanyian suku kata KVK boleh dilakukan secara berkumpulan agar murid-murid lebih bersemangat untuk mengeja dalam nyanyian. Langkah ketiga iaitu membina perkataan suku kata KVK boleh juga dilaksanakan dengan cara melaksanakan aktiviti tersebut dalam berkumpulan agar semua murid terlibat dan dapat bekerjasama dalam menyelesaikan tugas dengan seronok. Dan akhir sekali, langkah 4 iaitu memadankan perkataan KVK dengan gambar dilaksanakan dengan guru memanggil murid yang kurang aktif ataupun kesemuanya secara bergilir-gilir supaya tidak ada satu pun murid yang ketinggalan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Diharapkan agar apa yang diberikan oleh kami bertiga sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan kepada semua. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.